Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin fiha 'ata fayastajiba lakum atau kama qala. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, janganlah kamu doa tak elok pada diri kamu sendiri. Kita jangan maki diri sendiri. Jangan duk kata apalah punya sialnya aku ni, jangan. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan kamu mendoakan satu yang tak elok pada anak-anak kamu. Anak kita nakai macam mana pun, jangan doa tak elok. Wala tad'u ala khadamikum, dan jangan sekali-kali kamu doa tak elok kepada khadam kamu. Dalam konteks hari ini, orang gaji. Jangan maki dia, jangan cakap tak elok pada dia. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan sekali-kali kamu doa tak elok pada harta benda kamu. Kita maki rumah kita. Setiap bulan pai ayak bocor misalnya, maki rumah. Setiap bulan ada saja blackout, maki rumah. Yang kita maki kepada kenderaan kita, kereta kita, motor kita, jangan duk maki dia. Siapa yang pesan ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Pasal apa? Pasal Nabi kata la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha 'ata. Nabi kata jangan sampai kita duk bercakap tak elok, kita duk doa benda tak elok pada diri kita, pada anak-anak kita, pada orang gaji kita, pada harta benda kita,
pada kenderaan kita, pada rumah kita. Jangan sampai waktu kita doa tak elok itu jatuh bertepatan masa dengan masa Allah mustajab doa. Fayastajibalakum. Nabi kata kalau jatuh gedebuk kata time mustajab doa, Allah luluskan benda tu. Kalau pada masa kita kata awaklah sial sangat aku ni, kena masa mustajab doa, siallah kita. Kebetulan masa kita pergi kata dekat anak kita, apa hang ni macam setan, berdebuk kata kena masa mustajab doa, setanlah dia. Maka Nabi SAW pesan supaya kita berjaga-jaga dalam soal ini, kerana kita tak tahu bilakah masa yang betul-betul mustajab doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua beradik, satu abang, satu adik. Fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada dua beradik ni, hak seorang ni dia kira nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja tak ada, apa pun tak ada, dia duk ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima wahyu, Nabi baca, dia antara orang yang mula dengar. Dia mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar yahtarif, manakala hak seorang lagi yang abang ni dia kerja. Bangkit pagi ingat nak pergi kerja, dah kerja dah dapat hasil, nak kerja lagi, nak tambah pendapatan. Hasil rezeki yang dia dapat, dia guna untuk sara dia, untuk sara mak bapak dia, untuk sara adik hak tak mau kerja, hak duk pergi mengaji ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada satu hari, fashakal muhtarif akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abang ni jauh dalam sudut hati dia, dia tak puas hati. Aku susah payah kerja, keluar pagi balik petang, aku susah payah tunggin terbalik cari rezeki. Hang tunggu nak makan aja di rumah. Dia tak puas hati. Satu hari dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia komplain benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia habaq ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, adik saya ni kerja tak mau, apa pun tak mau, dia duk ikut tuan. Most of dia punya time duk ada di masjid, duk ada dengan tuan. Saya yang duk pergi cari makan semua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, la'allaka turzaqu bih. Nabi kata jangan-jangan di antara punca yang Allah bagi rezeki dekat hang pasal dia. Nabi kata. Nabi kata dekat dia, hang jangan kata dekat adik hang macam tu. Kadang-kadang rezeki yang hang dapat tu pasal Tuhan tengok dia. Betul hang kerja, tapi berapa ramai orang kerja tak ada hasil. Berapa ramai kawan-kawan kita hari ni kena buang kerja. Dengan ekonomi tak elok hari ni kena retrench, kena buang kerja. Dapat sikit pampasan, guna duit pampasan tu piterai buat menyaga.
Buang 10,000, buang 50,000, buang 100,000, buang terus. Tak dapat balik. Bukan kata tak dapat untung, modal pun tak dapat balik. Berapa orang rajin kerja, pagi keluar malam balik, pergi tangkap kontrak sana sini. Orang tak bayang ke dia? Nak dapat kontrak pun 3 suku nyawa. Dah dapat kontrak, kerja dah deliver, dah buat habis, orang tak bayar kat dia. Modal sudah keluar, hasil tak dapat. Sampai mai lintasan dalam hati. Sampai mai lintas dalam hati ini, nak pergi cari balik sana sempadan, nak bayar 3,000. Aku tak mahu tengok muka dia ni. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita ada orang yang jadi macam tu. Pasal apa? Pasal rezeki ini kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang kerja dapat rezeki. Kadang-kadang rezeki itu dapat ada sebab, ada pasal. Di antaranya apa? Nabi SAW kata, la'allaka turzaqu bih. Jangan-jangan, mudah-mudahan rezeki yang hang dapat tu punca pada adik hang ni. Yang hang duk tak puas hati kat dia ni. Kerana Allah pandang dia, Allah bagi rezeki atas kerja. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia cucu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan ingat, Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang daripada sahabat jamin syurga. Cucu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan cucu, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini nama dia Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, ra'a Sa'dun radhiyallahu anhu anna lahu fadlan ala man dunah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa biddu'afaikum. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anak Sa'ad bin Abi Waqqas, dia cerita hal pak dia, hal Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, Sa'ad bin Abi Waqqas, bapa aku ni, pernah sekali dia terperasan. Dia perasan anna lahu fadlan ala man dunah. Dia duk perasan, kata dia ada kelebihan berbanding dengan orang lain. Walaupun dia jamin syurga, tapi dia manusia. Slack sekali-sekala dalam hidup biasa. Kullu bani Adam khata'. Nabi kata tiap-tiap manusia itu ada salah dia. Ada waktu, ada ketika, ada saat dalam pada duk jaga tersilap. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Nabi kata sebaik-baik orang yang buat silap itu ialah orang yang apabila dia sedang dia silap, dia bertaubat, minta ampun pada Allah. Maknanya manusia ni baik macam mana pun ada waktu tersilap. Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang hebat, jamin syurga. Satu hari dia terperasan, dia rasa seolah-olah dia ada fadlan, dia ada kelebihan berbanding dengan orang lain. Dia rasa dia special, dia rasa dia istimewa. Nabi SAW dan dapat detect benda ni. Itu yang kata Nabi SAW. Nabi dandan ni. Sebab Nabi ni, kalau hari ni ada murabbi, Nabi besar daripada murabbi. Nabi adalah Nabi. Nabi boleh detect sahabat-sahabat dia. Bila Nabi nampak Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mai perasaan macam tu, Nabi SAW kata dekat dia. Nabi kata, hal tunsaruna wa turzaquna illa biddu'afaikum. Nabi kata, hang tak pernah teringat ke yang mungkin Allah bagi rezeki dekat hang, Allah tolong hang dengan sebab ada doa orang-orang yang hang pandang lekeh ni.
Hang tak pernah teringat ke benda tu? Bukan semua benda hang buat mendatangkan hasil. Kadang-kadang kita terhindar daripada satu kemalangan. Kita tak tahu. Mungkin di sana ada beberapa orang, ada sekelompok orang, ada kawan kita yang sengap-sengap doa keselamatan kita. Atas makbul doa mereka tu, kita terlepas daripada kemalangan. Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan underestimate orang. Jangan pandang rendah dekat orang. Jangan duk pandang orang ni lekeh sangat. Pasal apa? Pasal kadang-kadang apa yang kita dapat tu adalah kerana doa mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu cerita. Dengar cerita tu dia senyum sikit. Dia kata ada satu kumpulan orang travel, naik bas. Cuaca daripada elok tiba-tiba bertukar jadi cuaca buruk. Tiba-tiba hujan turun lebat. Tiba-tiba guruh berdentum. Tiba-tiba kilat sabung menyabung. Kilat pula duk main tembok kok kiri kanan bas yang depa naik. Tiba-tiba driver ni kata kita kena berhenti, dia kata. Cerita, jangan duk serius sangat cerita. Tiba-tiba driver bas ni dia berhenti dekat dengan satu pokok, satu batang pokok. Dia berhenti tuan tu. Lepas tu dia berhenti, dia berdiri dalam bas. Semua orang duk ada dalam bas ni, dia bagi satu ucapan di situ. Dia kata aku rasa, aku dapat rasa. Dia ni pun satu sixth sense. Dia ada satu deria. Dia kata aku dapat rasa, dia kata. Dalam kalangan kita yang duk ada atas bas ni, ada seorang daripada kita ni ajal dia hari ni, dia kata. Punggah. Dia bercakap lagu tu. Dia kata dengan kerana dia ajal dia dah tertulis dah hari ni dan dia duk ada sama dengan kita atas bas ni, dia kata silat-silat hari bulan kita satu bas nanti jalan sekali. Semua pakai duk tengok dia. Driver bas ni kata, dia kata now, dia kata listen carefully what I'm saying. Oh putih. Kata apa dengar elok-elok ni aku nak cakap ni. Minta tolong, dia kata setiap seorang daripada kita termasuk saya, dia kata turun seorang-seorang daripada bas ni pergi pegang pokok tu, dia kata. Pergi pegang, kalau tak ada kena apa, tak kena sambang kilat, main naik balik atas bas. Lepas tu next, turun sampai habis atas bas ni. Kalau siapa yang memang ajal dia hari ni, dia kata dia pegang, pang dia kena. Dia mampus seorang kita belah. Demi untuk semua orang atas bas ni, hak seorang ni mesti kena pergi. Aku boleh rasa benda ni. Dia pula dengan janggut jenuh ngapa, dia kata sungguh lah. So driver ni kata, saya mula, dia kata. Dia turun. Dengan hujan, dengan kilat duk main dengan apa, dia turun pergi pegang pokok, tak ada apa, lega. Dia pun takut juga ataskan dia. Okey, tak ada apa, alhamdulillah dia naik balik atas bas. Seorang lagi turun. Masing-masing sama macam dia, turun pergi pegang, tak ada apa, alhamdulillah naik. Mana dia bukan dia dah, seorang, sehinggalah kawan yang penghabis. Kalau bas 45 orang, 44 orang pergi pegang, okey dah. Hak nombor 45 ni kecok pucat muka ni. Dia kata makna kalau semua selamat, confirm aku, dia kata. So dalam cerita yang bukan hadis ni, dia kata apa? Dia kata so everybody look at him with accusing eyes. Cerita ni asal dalam bahasa orang putih. Kan?
So bila dah tinggal dia seorang, 44 orang turun pegang selamat, tinggal dia seorang, semua hak duk ada atas bas ni, mata pakat tengok dia hak seorang ni, tengok ni dia kata with accusing eyes. Mata ni tengok memang kata hang lah. Punyalah takut dia ni. Dalam hati ni duk rasa aku dah, memang aku. Dan dia tak mau turun. Mereka yang lain atas bas, force dia, paksa dia, hang turun. Memang hang lah punya pasal ni, hang turun. Dia turun dengan hati yang berat. Dia kata with 100%, with fear of death in mind. Dia turun pergi tu 100%, dia yakin lah memang dia pegang kena gila habis. Dia turun pergi, bismillah pegang. Tiba-tiba, ini yang takut ni. Saya masa dapat mesej ni pun baca ketang juga. Walaupun bukan hadis. Dia kata dia turun pergi, pegang pokok tu. Tiba-tiba dia kata, there was a huge sound of thunder and lightning. Tang, dia kata, came down and hit the bus. Dia seorang turun, dia turun pergi, dia pun pegang. Elok-elok pegang, pang kata bunyi. Baik kena. And kill each and every passenger inside the bus. Mati semua ada atas bas ni. Rupa-rupanya kerana dia satu bas selamat. Orang duk kata kerana dia mereka mungkin tak selamat. Rupa-rupanya kerana dia duk ada atas bas tu, satu bas selamat. Bukan hadis, jangan hangguk sangat. Dengar saja cerita dia. Tapi dalam Quran Allah ada sebut. Tapi bukan pasal cerita ni. Allah ada sebut sikit-sikit nak macam cerita ni. Ayat 33 surah Al-Anfal. Allah sebut dalam tu, dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Quran sebut. Tuhan sebut dalam ayat tu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan azab umat itu. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad duk ada dalam tu. Umat tidak kena azab kerana ada Nabi. Kalau tidak sebab Nabi ini, mereka sudah kena azab atas derhaka mereka. Kerana Allah tengok Nabi ini, maka mereka ditangguhkan azab. Lebih kurang nak main cerita baik tadi. Pengajaran dia tuan-tuan. Satu, hargailah semua orang yang ada keliling kita. Itu pengajaran dia. Hargailah semua orang yang ada keliling kita. Yang kedua, kadang-kadang Allah bagi satu kejayaan dekat kita. Bukan kerana kita, tapi kerana ada orang tertentu di tepi kita. Mungkin orang tu mak kita, ayah kita. Mungkin. Kerana ada mak ni dan kita berbakti dekat dia, dan kerana ada ayah kita berkhidmat dekat dia, Allah bagi berjaya. Bukan pasal kita, tapi pasal dia. Mungkin Allah bagi ni kepada siapa? Allah melihat isteri kita yang ada sebelah kita. Dia bersama kita susah senang. Mungkin kerana anak kita, 4 orang anak, kerana seorang anak kita ni, kerana dia Allah bagi kejayaan kat kita. Mungkin kerana adik-beradik kita, mungkin kerana kawan rakan kita, mungkin kerana jiran kita. Kita tak tahu kerana siapa, apakah sebab Allah bagi satu-satu benda, satu nikmat pada kita. Oleh kerana kita tak tahu, hargailah semua orang. Yang ketiga, pengajaran dia,
Sentiasalah ingat nak buat baik. Tak mau ingat nak buat jahat, tak mau ingat nak iri hati, tak mau ingat nak dengki, tak mau ingat nak fitnah orang. Tak mau. Hari-hari buka mata ingat nak buat baik. Sampai malam nak tidur, nak pejam mata, kita ingat kita nak buat baik. Jadilah satu orang yang sentiasa ingat nak buat baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yashba'a mu'min min khair yusma'uh min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Atau kama qala, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata tidaklah satu orang yang beriman itu akan merasa puas dengan apa yang dia buat, sehinggalah last sekali, ultimately last sekali, syurga dapat dia. Selagi dia tak dapat syurga, kalau dia orang yang beriman, selagi tidak confirm syurga tu hak dia, selagi itu dia tidak akan kenyang, tidak akan puas buat baik. Dia sentiasa nak buat baik. Pasal apa? Pasal dia tak tahu lagi syurga ni confirm tak lagi kat dia. Kalau betul dia orang yang beriman, Nabi kata dia akan sentiasa nak buat baik. Pasal apa? Pasal dia nak confirm syurga jadi hak dia. So jadilah kita orang yang sentiasa ingat nak buat baik. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 90. Muka surat 90 kita sampai masalah, dia kata ahlus suffah tiada bagi mereka itu makanan. Kita dah cerita sikit tentang ahlus suffah bulan lepas. Bulan ni dia sambung lagi cerita tentang ahlus suffah. Siapa tuan-tuan ahlus suffah ni? Secara ringkas kita kata mereka ni adalah sekumpulan sahabat Nabi yang kebanyakan mereka bukan orang Madinah. Ada yang mai daripada Mekah, ada yang mai daripada Hijaz, ada yang mai daripada Yaman, ada yang mai daripada macam-macam tempat. Mereka mai dengan niat dia, mai nak duduk di situ, nak duduk, nak belajar ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak sembahyang fardu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tunggu arahan untuk pergi berjihad, mereka tidur depan. Bilangan mereka yang kata ahlus suffah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah touch bilangan 600 orang. Dia tak sama masa, ada time ada berpuluh orang, ada time 100, 200 orang, dan dia pernah touch at one time 600 orang duduk di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup sayang mereka ni. Cukup sayang dekat ahlus suffah ni. Pasal mereka duduk tidur bangun dengan Nabi. Hari-hari duduk ada dengan Nabi. Quran turun mereka terima dulu. Nabi cukup sayang kat mereka ni. Sahabat-sahabat Nabi pula bergilat-gilat nak jamu makan dekat mereka ni. Sama ada jamu makan dalam bentuk bawa pergi hantar dekat mereka di pinggir masjid Nabi itu, ataupun buat makan di rumah, invite mereka, jemput mereka pergi. Jemput 10 orang, 20 orang, ada yang buat besar sikit panggil 100 orang. Sentiasa sahabat-sahabat Nabi ni ambil turn untuk nak jamu makan dekat mereka ni. Dan ahlus suffah yang paling famous ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita cerita panjang pasal dia last month. Dan tempat duduk mereka ialah yang kita bagi tahu bulan lepas, di belakang makam Nabi. Petak makam Nabi itu habis, dia ada satu pangkin di belakang tu. Depan pangkin tu dia ada rak letak Quran. Di situlah spot tempat ahlus suffah duduk pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi di Masjid Nabawi, dia paling hampir dengan bab Jibril. Dia panggil bab Jibril, maksudnya apa? Tempat Jibril. Pintu Jibril. Pintu Jibril. Pasal apa panggil pintu tu pintu Jibril? Pasal pada masa tu berlaku kejadian anjing, anak anjing pergi duduk di bawah pangkin rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kerana tu Jibril tak masuk rumah Nabi.
Tempat Jibril duduk berdiri tu, ambil sempena tu dia panggil apa? Dia panggil pintu Jibril. Ada riwayat kata di situlah arah Jibril duduk mai bila dia nak jumpa Nabi. Dia masuk daripada arah itu. Ambil sempena itu, di situ dipanggil bab Jibril. Hari ni kalau tuan-tuan pergi ziarah makam Nabi, keluar kot pintu Baqi'. Kita keluar tu, kita tengok balik kiri, pintu selepas babul Baqi' itu babu Jibril. Pergi lagi sikit, babun Nisa, pintu perempuan. Betul dengan bab Jibril tu, di situlah pangkin tempat Ahlus Sufah duduk. Pada zaman sahabat, selepas wafat Nabi, selepas sahabat dan sebagainya, di situ diletakkan satu yang saya sebut bulan lepas, dia panggil Dakkah Al-Aghawat. Dakkah ni maksud dia apa? Tu kursi kayu besar tu. Hari ni kalau kita pergi, kita nak masuk tu, polis masjid duduk atas bangku kayu besar tu, kan? Dengan kayu sugi dia. Tu bangku kayu tu. Itu dia panggil Dakkah. Dal kaf ta marbutah. Dakkah Al-Aghawat. Dakkah Al-Aghawat. Al-Aghawat daripada perkataan ara, alif ghin ya, tak ada titik. Ara. Ara ini maksud dia chief, ketua ataupun syekh. Dakkah Al-Aghawat maksudnya kursi yang syekh duduk. Dulu dekat pangkin Ahlus Sufah itu pernah selepas zaman sahabat Nabi dia letak bangku tu. Siapa duduk? Yang duduk di situ ialah chief yang menjaga masjid Nabi. Dan satu zaman dulu, zaman silam, kita tak ada. Zaman silam dulu, mereka ni diberi satu uniform. Benarnya ada di dalam buku sejarah Madinah, dia cerita. Mereka diberi satu uniform, mereka pakai jubah, tapi dekat pinggang ni ada bengkong. Ada bengkong lebar lagu tu, mereka pakai di pinggang ni, dan topi mereka pakai ni topi kerah. Yang tu yang kata P. Ramlee ambil modal buat filem dia tu. Dia nak panggil tu, dia goyang loceng, dia panggil Chief Khadam turun mai. Lari mai kat dia. Ambil daripada cerita Dakkah Al-Aghawat ini. Mereka ni Chief Khadam duduk situ, dia kontrol. Dan pada satu zaman dulu, mereka yang dipilih untuk menjadi Chief Khadam ni, ketua hak Khadam-Khadam hak duk jaga masjid ini, mereka dikasih alat kelamin mereka. Dikasih. Ini bukan suruhan agama, tapi berlaku satu masa dulu. Pasal apa? Apa tujuan dikasih mereka ni supaya hilang nafsu mereka ni? Pasal apa? Pasal mereka ni bebas masuk kawasan laki-laki dan kawasan perempuan. Untuk nak pastikan mereka kalau masuk jaga kawasan perempuan, mereka tidak diganggu oleh syahwat mereka. Mereka ni dikasih. Satu time dulu. Bukan suruh Nabi, bukan suruh sahabat. Tapi satu time sudah jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini, Dakkah Al-Aghawat ni semua tak ada. Bangku tu mereka pergi letak di pintu masuk. Di situ dah jadi pangkin. Dia letak rak-rak Al-Quran. Pakai berebut duk naik, duk baca Quran, duk iktikaf dan sebagainya atas itu. Di situlah sejarah Ahlus Sufah dulu. Okey, cuba kita baca cerita depan ni. Ahlus Sufah tiada bagi mereka itu makanan. Depan ni orang susah. Adalah Ahlus Sufah itu ialah orang yang fakir, miskin, yang berpindah daripada negeri asal mereka sama ada Makkah ataupun lainnya, dan orang yang tiada baginya rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Mereka ni mai daripada negeri luar dan mereka susah, tak ada rumah, tak ada makan, tak ada apa. Maka orang-orang ini menumpang berlindung diri di tempat teduh yang ada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di situ dibuat satu semurup. Tahu semurup? Orang sini tahu, Astro tak tahu. Buat satu semurup. Sama kalau tuan-tuan baca sejarah Kaabah, sejarah Kaabah. Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Hijr Ismail tu dulu semurup. Semurup. Dia tarik satu bumbung mai jadi semurup macam tu. Di situ belah kambing. Dan orang-orang pergi tumpang berteduh. Tu asal Hijr Ismail, dia macam tu. Asal saya dulu belah kambing tau tu. Tuan-tuan, tahun 74, siapa pergi Mekah tahun 74, dataran Tawah pasiang lagi. Ada pasiang lagi. Semen half, pasiang half.
Zaman rompi dengan kapal Malaysia Raya dulu. Naik kapal haji, kapal ayak dulu ni. Duk pakai syekh fil-filan. Kepala batas. Zaman tu. Dataran tawaf yang hari ni kita tengok dengan marble putih. Tahun 70 awal dulu ni, masih ada pasir lagi di situ. Baru dalam 45, nak masuk 50 tahun aja baru yang kita tengok macam ni punya duk jadi dengan Saudi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So demikian hal dengan Masjid Nabawi. Zaman tu buat semua mereka duduk di situ. Yang kata tempat Ahlus Sufah itu. Dan mereka itu adalah penuntut Nabi SAW dan pemuda-pemuda yang berjemaah semayang bersama dengan Nabi pada tiap-tiap waktu. Mereka ni lah yang duk bagi jadi ramai masjid bila masuk waktu semayang. Sebab orang lain ada yang pi bercucuk tanam, ada yang pi menyaga, yang bukan sahaja menyaga di Madinah, ada yang menyaga keluar pi sampai Mekah, ada yang menyaga keluar daripada Madinah pi ke Syam dan sebagainya, sahabat-sahabat ni. So yang loyal, yang sentiasa setia berimam dengan Nabi ni, mereka ni. Dan kerana tu sebahagian daripada mereka ni banyak meriwayat hadis Nabi. Dengan kerana tu Nabi sayang mereka ni. Dia kata dan menghafaz mereka itu akan Al-Quran daripada mulut Nabi SAW. Ahlus Sufah ni belajar Quran direct dengan Nabi. Mereka musyafahah, mereka talaqi dengan Nabi. Mereka tengok mulut Nabi sebut macam mana. Musyafahah ni, syafatain, bibir mulut ni. Mereka tengok Nabi sebut sad macam mana, sin macam mana. Mereka tengok mulut Nabi. Bukan sahaja hafal, tapi hafal dengan musyafahah dan talaqi dengan Nabi SAW. Dan belajar mereka ni segala ilmu syarak daripada Nabi SAW. Bukan belajar Quran saja. Segala ilmu yang ada sangkut dengan agama Islam, mereka belajar direct dengan Nabi. Demikianlah kata Al-Bara. Dia kata Al-Bara, kita dah cerita dah itu. Dia rawi hadis ni. Kata dia, wa kana ahaduhum idza jaa'a atal qinwa fadarabahu bi'asah fayasqutu minal busri wat tamri fayakul. Kata rawi hadis ni. Dia kata maka adalah seorang daripada Ahlus Sufah itu bila dia main lapang. Dia tak ada rumah, dia tak, bila main lapang duduk pun tumpang di tepi masjid Nabi. Bila main lapang, maka datanglah ia mendapatkan tandan kurma yang digantung di tepi masjid. Kita cerita bulan lepas. Kurma duk gantung tu, bila lapang pi ambil lah. Kalau gantung sampai tangan, kepa ambil. Maka dipalunya dengan tongkat. Kalau gantung tinggi sikit, nak ambil tak sampai, apa ada tangan dia bedai. Tungkat ke apakah, dia bedai. Buah kurma hak gantung di tepi masjid tu, dia bedai. Ataupun digunakan ranting kayu, maka dibedainya tandan kurma yang menggantung itu. Maka berguguranlah datuh akan kurma, sama ada yang mengkal ataupun yang mangkang ataupun yang masak. Satu tandan tu ada hak dah masak, ada hak masih lagi rutab, ada yang macam-macam nama dia ni. Bedai hak mana jatuh itu rezeki dia. Bismillah makan. Dia kata. Maka makan dia akan dia. Demikianlah hal seorang lepas daripada seorang. Macam tu lah mereka. Bila lapang, kurma itulah rezeki mereka. Sehinggalah habis kurma yang bertandan-tandan itu. Maka datang lagi pula orang lain. Mai gantung tandan kurma yang baru. Dan makan sehinggalah habis semuanya. Macam tu yang kata Ahlus Sufah. Masalah. Dia kata bersedekah barang buruk ada berlaku zaman Nabi SAW. Zaman Nabi tu ada tu. Ada dah. Hak nakal ni ada dah. Bila Nabi anjurkan mereka, suruh buat mai buah kurma gantung untuk Ahlus Sufah makan dan sebagainya. Dalam ramai-ramai ni, ada yang mai bagi ini buah buruk. Ada. Maka bersedekah ia dan memberi hadiah ia akan buah yang buruk-buruk.
Elok simpan habuan anak beranak dia makan di rumah. Hak ni nampak lasu sikit, nampak apa sikit, yang ni habuan orang masjid. Yang macam tu. Maka telah ada berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dan dikatakan di dalam hadis itu oleh Al-Bara, wa kana nasun mimman la yarghabu fil khair ya'ti ar-rajul bil qinwi fihi syaisu wal hashab. Dia kata. Dan ada orang daripada sahabat-sahabat Nabi yang ada mempunyai kebun kurma, maka orang yang tiada gemar dan tiada suka dia kepada kebaikan dan pahala yang sempurna. Bagi barang elok, full mark. Kalau pahala sedekah itu 100, dia dapat 100 kalau dia bagi semua buah elok. Tapi ada orang dia jenis dia tak gelut nak cari hak elok. Dia kata janji bagi sudahlah. Janji bagi. Maka dia tak mengharapkan 100%. Mi'ah bil mi'ah. Orang Arab kata. Dia tak mengharapkan markah 100. Dia kata bagi hak ni lah. Ada campur buruk dengan elok ni. Dapat 50 markah pun sudah habis. Ada orang jenis macam ni. Sama. Dalam masyarakat kita hari ni ada. Sama. Ada orang dia satu orang yang perfectionist. Dia buat kerja, dia mau perfect. Kalau berlaku juga tak elok dan sebagainya, itu luar daripada kawalan dia. Tapi dia memang ada komitmen nak buat bagi elok. Tapi ada orang jenis halai balai. Ada. Kalau dia jadi ketua jabatan pun dia halai balai. Kalau dia jadi tu imam pun dia halai balai. Kalau jadi pengurusi masjid pun dia halai balai. Pasal apa? Pasal dia jenis orang halai balai. Ada. Dia tak gelut nak cari yang elok ni. Dia tak gelut. Dia buat kerja janji buat. Ada. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada macam ni. Bila Nabi anjurkan suruh buat amal, bagi makan orang masjid dan sebagainya, dia saja bawa pi buah buruk. Begitu. Maka orang ini membawa akan tandan kurma yang ada padanya buah busuk dan buah buruk dan buah-buah yang dah kecut. Dia pergi cari hak tak elok main hantar. Maka tidaklah dibawanya tandan yang elok penuh. Dan yang elok buah itu, dia tak bawa pihak elok. Dia memang saja cari hak tak elok. Kerana yang elok-elok itu dihabuankan untuk dirinya. Hak elok, hak dia. Dan juga katanya lagi, sambung dalam hadis tu, wabil qinwi qadin kasara. Dia kata. Dan dibawanya tandan kurma ke masjid itu, tandan yang sudah patah. Tak elok. Ada patah dia pergi hantar. Dan buahnya tidak mau masak elok. Kalau bagi durian ni, bagi hak mangkang. Kawan ni punyalah seronok dapat durian buah belakang kita duk bau tu pun merambui elok dah. Sampai-sampai di rumah bawa turun anak pakai serabut mai ayah durian lompat koyak-koyak mangkang semua. Pasal apa? Pasal kau hak bagi tu pun mangkang juga. Masya Allah. Dia kata kemudian digantungkan tandan-tandan yang tersebut itu. Dia bawa buah tak elok, dia pergi gantung di tepi masjid. Maka berbuat khairat seperti yang demikian itu tidaklah menjadi bebekas di hati orang fakir dan miskin. Bahkan itu dianggap menghina mereka. Dia kata. Kita pergi bagi barang tak elok dekat orang susah, orang yang memerlukan. Orang susah pun tak gamak nak pakai baju hak kita bagi tu. Kita pergi bagi baju hak kita tak mau pakai. Kita pergi bagi dekat mereka, dekat anak yatim, dekat orang susah. Mereka pun tengok baju tu, baju hak mereka boleh elok lagi pada tu. Akhirnya orang susah ni rasa apa dalam hati dia? Dia rasa dia dihina. Pahala yang kita cari, dosa kita dapat. Pasal apa? Kita menyakitkan hati dia. Sebab lah kita tengok tuan-tuan kan, corporate body lah ni, badan-badan korporat lah ni, bila main bulan Ramadan, sebelum raya, bawa anak-anak yatim, bawa pergi kedai supermarket, beli baju di sana. That is the right way yang kena buat, yang orang semua kena buat. Jangan pergi duduk cari dalam lemari baju lama apa tu. Tak mau. Ambil satu baih, bawa depa ni, bawa pergi supermarket, pergi di section yang berkenaan, yang kena dengan umur depa, depa pilih. Berapa? Bayar.
Islam mau macam tu, baru nampak kita memuliakan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tidak dipermuliakan orang-orang susah ni sebagai memuliakan saudara-saudara yang mulia. Kalau nak hormat orang, jangan buat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka didatangkan dan dikemukakan kepada mereka itu, diberi makan dan diberi hadiah yang elok kepada mereka itu. Kalau kita nak muliakan dia, kita anggap dia guest kita, dia tetamu kita, cara dia lain. Cara dia lain. Tapi kalau kita tak muliakan dia, cara kita lain. Orang yang kena tu dia tahu, dia ni dia welcome aku ke dak, kita boleh tahu. Cik Ustaz main mengajak masjid, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang setengah masjid kan. Saya tak pernah kenal kita. Kesian tengok ustaz-ustaz ni main daripada mana tah ni nak main masjid ni. Dia spend masa dia spend, bukan masa perjalanan main, bukan masa dia mengajak 1.5 hour. Before dia main, dia baca, dia study, dia apa. Appreciate lah kesusahan yang dia buat. Adalah komiti masjid ke apakah tunggu di sana sambut dia masuk mai. Dia habis mengajar, ikut dia pergi kat kereta angkat tangan. Seronok dia. Dia rasa dia dimuliakan. Main naik nyong duduk mengajar, habis turun nyong pakai kasut sendiri, pergi cari kereta sendiri. Seorang pun tak ada AJK masjid. Kita tak tahu hormat orang. Orang tu mai bagi ilmu kat kita. Orang tu spend masa dia. Masa dia dengan keluarga dia. Dia buang masa tu untuk kita. Tak bolehkah bagi sikit respect? Dia bukan ustaz yang minta 3,000 satu ceramah. Dia satu ustaz ikhlas mai nak menyampaikan ilmu. Tak bolehkah bagi satu respect dekat dia? Duk baca pasal tandan kurma, ya tak pergi ke mana lah, kena bawa contoh tu, baru kita nampak betapa kita tak reti hormat orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Gembirakan hati mereka ni, macam mana para sahabat Nabi gembirakan hati Nabi. Nabi bukan harap duit. Penghargaan yang ditunjukkan cukup untuk menggembirakan Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan pula pekerjaan yang demikian itu mengajak diri tamak dan haloba dan kasihkan diri sendiri. Jenis duk bagi kat orang benda buruk, benda rosak dan sebagainya. Ini menunjuk kata orang hak bagi ni selfish. Dia penting diri sendiri. Tidak mau berpedulikan sama-sama saudara dia. Dia bukan peduli orang, dia tak respect orang. Dia kira dia aja. Pelajarannya di sini ialah, dia kata perbuatan itu tidak elok dan jangan buat. Dia kata masalah bersedekah dengan harta halal dan harta yang bagus. Dia kata kita kalau kita nak memberi, bagilah benda elok. Dia kata iaitulah yang disuruh oleh syarak kita. Itu agama suruh kita kalau nak bagi hak elok. Sehari tuan kita jumpa satu hadis macam mana sahabat Nabi ni. Sekali lagi. Iaitu apabila kau mau memberi, mau bersedekah, mau bagi hadiah, pilihlah wang ataupun harta, ataupun barang-barang, ataupun binatang, ataupun biji-bijian, ataupun buah-buahan, ataupun apa sahaja yang hendak dihadiahkan, yang hendak disedekahkan itu, biarlah yang elok, yang halal dan yang terpilih. Dia kata. Power tuan-tuan ni. Yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dia tulis kitab tuan-tuan. Dia tulis kitab ni 70 tahun dulu. Tapi tuan-tuan baca ayat dia. Macam mana ikhlas dia. Bila dia tulis ni. Dia sampaikan benda yang ada dalam hati dia. Dia suruh kita buat apa yang Nabi suruh. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata Al-Bara. Fa anzalallahu subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman,
yang beriman dengan Allah dan dengan hari kemudian, nafkahkanlah, infaklah duit kamu, yakni sedekahkanlah oleh sekalian kamu dengan benda yang baik-baik. Quran suruh, bukan Nabi suruh aja, Quran suruh. Kalau nak bagi, bagi hak elok, dia kata. Yakni daripada yang terpilih daripada barang-barang yang kamu usahakan. Apa hak ada kat kita hak elok kalau kita nak bagi. Ataupun sedekahkanlah oleh sekalian kamu daripada benda yang halal. Kalau kita nak bagi, kalau yang kita harapkan pahala dan keredaan Allah, bagi hasil yang kita dapat daripada sumber halal. Sama ada sedekah itu sedekah wajib ataupun sedekah itu adalah sedekah sunat. Sedekah wajib maksud dia apa? Zakat. Ada orang tanya, dia teks ustaz. Assalamualaikum ustaz, dia kata nak tanya sikit. Boleh tak boleh saya nak bayar zakat, saya guna duit interest bank? Apa punya la ilaha illallah. Zakat itu benda ibadah. Nak pergi bayar dengan duit interest bank. Kita kata janganlah, itu benda ibadat. Jangan kita rosakkan ibadat kita, pada awal dah rosak dah. Teks, ustaz nak tanya, boleh dah saya nak pergi haji, saya nak pakai duit saya menang loteri hari tu ni. La haula wala quwata illa billah. Yang ni dia panggil apa? Dia panggil haji kerosot. Kerosot. Hampir buat haji nak pakai duit tikam ekor. Oh, punya orang. Tak boleh. Ni yang dia nak abang kat kita. Dia kata kalau benda menyangkut ibadat, jangan sangkut dengan duit-duit macam ni. Tak mau. Dia kata perelokkan ibadat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata ulama, zahir sepotong ayat yang tersebut itu menunjukkan atas wajib zakat pada sekalian harta yang kita dapat daripada usaha kita. Ayat tadi juga boleh dipaham, kata bila dah kita dapat duit, duit tu kita simpan dan cukup nisab dan cukup haul, zakat kena keluar. Satu. Dan masuk padanya juga zakat emas, zakat perak, zakat binatang, zakat perniagaan dan sebagainya. Sama. Adapun firman Allah, wa mimma akhrajna lakum minal ard, maka iaitu dalil atas wajib zakat biji-bijian dan juga zakat buah-buahan. Itu sebab dalam setengah mazhab, contohnya mazhab Hanafi, dia kalau orang tanam durian pun kena zakat. Dia pakai ayat ni. Dia tak masuk dalam zakat perniagaan, dia masuk zakat tanam-tanaman, dia kata. Zakat buah pun kena, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersedekahlah sekalian kamu daripada barang yang telah kamu keluarkan bagi sekalian kamu daripada bumi. Tuhan kata apa? Yang hampa duk dapat hasil ni, aku bagi. Tuhan kata. Hampa tanam padi, hampa dapat hasil. Hasil tu Tuhan kata aku bagi. Hampa buat menyaga, hampa untung. Untung tu aku bagi. Tuhan kata. Ingat, apa juga benda yang hampa dapat, aku bagi. Tuhan kata. Bagi balik atas jalan infak pada jalan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata bersedekah benda yang buruk-buruk itu dilarang oleh agama. Jikalau sekiranya yang elok-eloknya ada tetapi diagih-agihkan dan dihabuankan pada dirinya. Kalau dia ada dusun durian, buah elok ada. Tapi buah elok dia buat jual. Buah tak elok dia hantar mahat tahfiz. Yang tu tak boleh. Tapi kalau musim tu tak ada elok, semua mai buah tak elok, dia bagi dekat mahat tahfiz, dapat pahala. Pasal dia bukan sengaja pilih hak tak elok nak bagi, tapi musim tu semua tak elok. Nampak beza dia? Ini yang Syekh Marbawi nak kata. Kalau sekiranya ada yang elok tapi dia taruh kat dia, yang tak elok dia bagi, itu salah. Dan ada pun jikalau tidak ada yang elok, dia kata, maka iaitu tidak salah. Ada pun semua tak elok, itu saja yang ada, dia bagi, tak salah. Karena bukan niat dia nak bagi tak elok, tapi itu sahaja yang ada.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula dalil yang menunjukkan atas larang sedekah benda tak elok dengan sengaja itu ialah firman Allah, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Itu ayat Qurannya. Dia kata, dan janganlah sengaja sekalian kamu akan memberi yang buruk-buruk dan yang huduh-huduh daripada harta kamu. Jangan saja bagi harta elok. Sama ada emas, perak, tanam-tanaman, biji-bijian, buah-buahan, binatang dan sebagainya. Nafkahkanlah, sedekahkanlah, hadiahkanlah oleh sekalian kamu yang elok-elok daripadanya. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Padahal tiada sekalian kamu mau mengambil sekiranya diberikan kepada orang lain. Dia kata benda tu kalau orang bagi kat kita, kita tak mau. Pasal apa yang kita pergi bagi kat orang? Dia adalah satu hadis qudsi. Nabi kata apa? Dia kata, dha' yadaka ala sadrik fama ahbabtahu li nafsik fa ahibbahu li ghairik. Ambil tangan tak atas dada. Tanya diri kita, apa yang kita suka orang buat kat kita, itu kita buat kat orang. Kita tanya diri kita, kita suka orang buat apa kat kita? Kita suka orang hormat kita, kita kena hormat orang. Kita tak suka orang buat apa kat kita, kita tak suka orang maki kita, kita jangan maki orang. Very simple punya teaching yang Islam bagi dekat kita. Tak payah pergi duk mengaji tinggi-tinggi benda ni. Just put tangan kita, put your hand dekat dada ni, tanya diri kita sendiri, aku suka apa? Aku suka orang hormat aku, dan aku kena hormat orang. Macam itulah kalau apa benda kita tak suka orang buat kat kita, jangan kita pergi buat ke orang. Tapi kita terbalik, kita mau orang hormat kita, kita tak reti hormat orang. Kita tak suka orang fitnah kita, tapi kita fitnah orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Islam ajak mereka kita cukup cantik. Sambung hadis tadi, dia kata, qala law anna ahadakum uhdiya ilaihi mithla ma a'tahu lam ya'khudhu illa ala igmadi wa haya. Dia kata, sabda Nabi SAW, jikalau bahawasanya satu orang daripada kamu dihadiahkan kepadanya seperti yang dia bagi kepada orang miskin tadi, nescaya tak mau ambil dia. Benda buruk hak dia bagi ke orang tu, kalau orang bagi kat dia, dia tak mau. Dah Tuhan pergi bagi ke orang buat apa? Itu. Melainkan kalau dia nak ambil juga dengan memejamkan mata atau lorat lah gitu. Bagi benda kita ni kan, Allah mau apa dia pergi bagi kat aku macam ni, nak ambil juga pasal nak jaga yang muka dia, pejam mata ambil. Kalau sampai macam tu, benda seumpama tu jangan bagi ke orang. Ataupun dia kata ambil juga kerana malu. Malu. Orang tu dah bagi mai kat kita, kalau kita tak ambil saat lagi dia malu, kerana nak jaga malu tu, ambil juga. Padahal hati tak mau. Hati tak mau. Macam hari ni lah tuan-tuan, jadi budaya dalam masyarakat kita ni, bila buat kenduri kahwin, ada door gift. Door gift. Dulu ada dah, tahun 70-an dulu kenduri kahwin kampung ada dah. Tapi dia buah apa tu? Dia buah kuih karai, dia buah hulu ikan mai. Kan? Satu masa dulu. Kan rumah kampung dia ada siling tebuk di atas tu. Atas tu daripada buat operasi, duk bubuh ni apa semua, duk suar turun dulu. Lah ni ada juga door gift, tapi dia tak bagi dah telur obuih. Dia tak bagi dah kuih karai buah hulu, tak bagi. Dia pergi beli coklat Trebo apa agak 2 biji, dia buah dalam tu, dia pergi bagi apa yang akhirnya 10 orang dapat door gift tu. Kalau ada seorang balik pergi duk buka makan, alhamdulillah. 10 orang dapat, 10 orang ambil, dia singgah tahun lagi tinggal mulut. Kalau macam tu nak jadi, tak payah buat. Allocation, peruntukan untuk door gift tu, kita add masuk dalam makan, bagi makan sedap sikit. Lebih baik. Dah tak boleh, tak buat macam ni. Mereka kata apa ni, tak buat door gift. Duk kira orang nak kata apa.
Betul tak betul? Tu nampak ramai yang setuju lah. Adat ni hak baik boleh ikut, tapi kalau hak tak baik ataupun hak tak ada faedah, tak payah ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ni seolah-olahnya diterima dengan terpaksa ataupun kerana malu Allah. Itu ni, malu Allah. Malu Allah ni maksud apa tuan-tuan? Kerana malu kita kalah. Malu Allah. Sekiranya tidak diambil, takut dikata orang sombong. Kita pergi kenuri, orang bagi jenis dogi. Kita nak kata ada tak apa, tak apa. Action orang bagi. Jadi malu Allah. Ambil. Lepas tu lagi pergi buang merata. Kan? Benda macam tu. Ataupun tidak diambil, barangkali boleh jadi kecil hati dan marah orang yang bagi. Boleh jadi. Dia bagi kita tak mau. Kan? Macam kisah salam laki-laki perempuan lah. Sama macam tu lah. Syekh Al-Azhar daripada Mesir main melawat Malaysia. Dia diberi sambutan oleh kerajaan. Depa line up, menteri-menteri ada lelaki ada perempuan. Dia tu kalau sampai kat menteri perempuan ni, kalau boleh dia tak mau salam lah. Dia dengan jubah labuh mai. Ni temonye-monye duk suar tangan nak salam. Temonye-monye ni leceh tuan-tuan. Dia temonye-monye duk suar tangan nak salam. Jadi Syekh Al-Azhar ni dia tak maulah, tapi takut saat lagi jatuh hayang muka. Dia pun suar tarik. Ada pula handphone duk ambil gambar pula. Ni dia. Macam ni punya sengit dah ambil pump. Viral. Syekh tak boleh pakai. Nampak tuan-tuan? Situasi itu gagal difahami oleh semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata inilah yang duk jadi. Takut kecil hati, takut marah, takut apa. Akhirnya buat juga benda yang tak payah buat tu. Kemudian dia kata, maka jikalau engkau terima pemberian orang yang sedekah ataupun orang yang hadiah itu dengan perasaan yang demikian itu, kita tak mau tapi ambil juga, pasal nak jaga hati, pasal takut dia kecil hati, macam-macam, maka maaflah engkau memperbuat ke atas orang yang demikian. Maka mengapalah engkau pergi buat yang demikian pada orang itu? Kalau kita terpaksa takut orang kecil hati, yang kita pergi buat bagi orang rasa kita kecil hati balik, pasal apa? Tak payahlah begitu. Demikianlah juga menyempurnakan segala yang difardukan Allah. Hendaklah pilih yang bagus-bagus yang kamu kasih akan dia. Kita nak buat benda yang Allah fardukan dekat kita. Semayang. Nak semayang, pakai elok. Pasal apa? Pasal buat ibadat ni kita nak present di depan Allah. Kalau kita nak kena pergi buat presentation di tempat kerja kita nak kena buat presentation di depan orang-orang besar, di depan bos-bos kita. Tahu pula kita prepare punya elok. Malam tidur pukul 2:30, pukul 3. Duk prepare presentation ni. Pasal apa? Pasal ni kita respect dekat kawan hak kita nak pergi present ni. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Kita semayang kain pelekat saja. Pakai kain pelekat saja. Baju pun tak pakai. Ejas bagi atas pusat sikit saja. Ejas. Punya tak respeknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya tidak dianggap engkau mencapai hakikat taat yang sebenar sehinggalah engkau nafkahkan barang yang paling engkau sayang. Quran kata kita tidak dianggap sebagai orang yang taat kepada Allah kalau kita tak bagi benda hak kita sayang. Kalau kita bagi benda hak nak buang, makna kita sebenarnya tak ada taat kepada Allah. Tuan-tuan, dalam Sahih Muslim, dia mai hadis cerita tentang ayat ni. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari,
Dia kata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kana Abu Talhah akthar al-ansar bil Madinati malan min nakhlin wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha wa kanat mustaqbilat al-masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Qala Anas falamma unzilat hadhihi al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya Bayruha wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukhraha indallah fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Qala Anas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakh dzalika malun rabih dzalika malun rabih wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talhah af'al ya Rasulullah faqasamaha Abu Talhah fi aqaribih wa bani ammih atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik kata Abu Talhah zaman Nabi hidup di Madinah ni ada seorang nama Abu Talhah. Mengikut syarah hadis dia kata ini bukan Abu Talhah bapa Anas bin Malik, bapa tiri dia nama Abu Talhah juga. Yang ni Abu Talhah lain. Abu Talhah ni kaya. Kaya dia ni sampai dia memiliki banyak kebun kurma di Madinah ni. Dan salah satu daripada kebun dia ni mustaqbilatul masjid, bersetentangan dengan masjid. Kebun kurma Abu Talhah ni tang mana? Kalau tuan-tuan pergi hari ni betul-betul dekat pintu King Fahad. Betul-betul itu pintu King Fahad ni, kalau tuan-tuan pergi King Fahad punya pintu ni, atas gerbang pintu tu dia ada kubah kecil-kecil, kubah biru 1 2 3 4 5. Ada 5 biji kubah biru kecil-kecil. Di situlah kebun kurma dia. Pihak berkuasa Saudi dia buat balik. Dia panggil pemetaan semula kota Madinah. Dia himpun segala sources, segala sumber-sumber yang ada ni, dia himpun, dia petakan balik di mana aktual, di mana spot yang tepat benda-benda yang dicerita dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So yang kata kebun kurma Abu Talhah ni situ. King Fahd Gate, pintu Al-Malik Fahad. Pintu dia besar sikit, atas tu ada 5 kubah biru. Exactly di situlah kebun kurma dia. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Banyak-banyak kebun kurma hak dia ada ni, hak dia paling sayang ni. Hak tu, hak dekat pintu King Fahd tu. Kawasan besar. Di situ spot dia. Hak tu dia paling sayang. Pasal apa dia sayang? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Hak dia jadi sayang sangat ni pasal apa? Pasal Nabi suka kebun tu. Itu dia. Satu. Yang kedua dia sayang pasal apa? Pasal kebun tu, dalam kebun tu ada satu telaga. Itu sebab dalam riwayat lain Bayruha juga disebut Bi'ruha. Bi'ru ni maksud apa tuan? Telaga. Kan kita daripada Madinah kita nak main Mekah, kita akan berhenti untuk niat ihram di miqat apa? Bir Ali. Bir tu daripada perkataan Bi'ru, Bi'ru Ali. Bi'ru maksud dia telaga. Dia panggil Bir Ali tempat tu pasal di situ dulu ada telaga yang dikorek oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah.
So yang Abu Talhah ni dia ada banyak kebun kurma. Hak ni dia sayang. Pasal apa dia sayang? Pasal Nabi suka kebun tu. Bila Nabi suka, dia 100 kali suka. Pasal apa Nabi suka? Pasal kebun tu, dalam syarah dia cerita, syarah hadis ni, kebun tu dengan rimbun, dengan redup, dengan ada telaga, yang air telaga tu, dalam hadis dia sebut, wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Nabi masuk, Nabi nanti pergi minum air telaga tu, dan air telaga tu tayyib. Apa maksud tayyib? Bukan lorong haji tayyib. Tayyib maksud dia apa? Bagus. Nabi suka air telaga Bi'ruha ini. Nabi suka. Oleh kerana Nabi suka, Abu Talhah itulah harta dia yang dia paling suka. Kata Anas bin Malik, dia kata turun ayat tadi. Ayat kita baca dalam kitab tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuhan kata satu orang tidak dianggap sebagai buat benda baik selagi mana dia tak sedekah benda hak dia paling sayang. Bila turun ayat tu, Abu Talhah ni, dia dengar ayat tu turun, faqama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cepuih bangkit pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok sahabat Nabi macam mana? Macam tu. Depa ni mudah dirangsang untuk buat baik. Mudah dirangsang. Petik ya, bangkit untuk buat kebaikan. Oh, kita je noh. Khutbah ni punya doa abang kata kuliah pengajian masjid ni apa pum. Turun kasut pula hilang, tak main dah. Abu Talhah dengar ayat Quran turun, abang kata satu orang tidak dianggap sebagai buat baik selagi mana benda dia sayang dia tak bagi. Dia dengar tu, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku dengar kata ayat ni sudah turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Satu orang tidak dianggap buat baik selagi mana dia tak bagi benda hak dia sayang. Dia kata, wa inna ahabba amwali ilayya Bi'ruha. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ada harta banyak, tapi hak saya paling sayang, dia kata kebun ni, kebun Bi'ruha, yang tuan selalu duk masuk, pergi duk minum air telaga tu. Hak itulah yang saya paling sayang. Wa innaha sadaqatun lillah. Dia kata, ya Rasulullah, hari ni saya sedekah kerana Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Jangan terkejut lagi. Saat lagi nanti ada lagi buah lagi terkejut ni. Takkan tu kita dah terkejut dah. Nanti start. Simpan start terkejut tu. Dia kata apa dekat Nabi? Abu Talhah, dia kata arju birraha wa dhukhraha indallah. Dia kata, ya Rasulullah, ini harta aku paling sayang, aku bagi kerana Allah. Aku harap doa aja. Aku harap ada kebaikan daripada sedekah aku ni, dan aku harap ini menjadi saving aku untuk akhirat. Aku harap aku mati esok ni, aku dah duduk di alam barzakh, yang ni lah duk jadi saving aku, yang duk generate pahala aku. Dia kata, ya Rasulullah, aku bagi benda ni kerana Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Dia kata, ambillah ya Rasulullah, buatlah macam mana yang Tuhan suruh. Sepotong ayat ni aja boleh potong cinta dunia dia. Masya Allah. Kata Anas bin Malik, dia kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakh zalika malun rabih, zalika malun rabih. Bakh ni maksud apa, tuan-tuan? No, dalam 3 Abdul no. Bila abang kata, aku beli khadam kau dengan harga 3,000 riyal. Wow, itu bakh. Itu dia. Terjemahan tu mudah ingat. Bakh, Nabi kata, sama macam Husain Lempoyang kata apa? Wow, dia kata. Bakh, dia kata, zalika malun rabih. Nabi kata, hey, ini harta sangat berharga. Rabih, berharga. Kan dalam hadis Nabi kata, bila satu orang masuk main masjid duk melilau, kita nampak dia duk melilau, kita kata, Syekh, cari apa? Dia kata, kunci kereta jatuh, tahu tak tu. Dia buat gitu. Kan?
Nabi kata balik kat dia, la arbahallahu tijaratak. Allah tak bagi untung kepada kerja meniaga hang buat ni. Pasal apa? Pasal masjid bukan tempat pergi duk cari barang hilang. Pergi kacau, kunci kereta hilang tak boleh cari ke? Dah. Nabi nak habaq kata apa? Respect kemuliaan masjid ini. Respect. Itu sebab ulama-ulama bincang, jual beli atas masjid haram. Haram. Jual beli atas masjid haram. Tidak boleh ada transaction atas masjid. Turun bawah. Baru kata saya jual, ini kata saya beli. Jangan buat transaction atas masjid. Sebab masjid ini mesti dipelihara kemuliaan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata, dzalika malun rabih. Nabi ulang lagi sekali, dzalika malun rabih. Nabi kata, biar betul hang nak bagi itu, bayruha. Itu kebun sangat mahal harga dia. Pasal apa mahal? Pasal dia sangat strategik. Location dia, kedudukan dia tu, tuan-tuan, kalau kita pergi Madinah, tuan-tuan tahu yang kata Madinah Hilton. Okay. Kalau kita daripada Madinah Hilton, kita keluar daripada hotel Madinah Hilton, keluar, kita kena kanan nak pergi masjid. Kita pergi sikit, ada satu roundabout kecil. Ada satu roundabout kecil. Kita pergi terus. Kita pergi terus tu masuk pintu King Fahd. Daripada roundabout tepi Madinah Hilton tu pergi terus aja, kita akan jumpa pintu King Fahd. Sampai situ. Terus di situlah kebun kurma Abu Talhah yang nama Bayruha ni. Kita masuk lagi. Kita masuk pergi lagi lebih kurang 15 meter. 15 meter. Di situlah telaga hak Nabi suka ni. Sampai hari ni kerajaan Saudi dia bubuh line, 3 line. Dia bubuh 3 line atas lantai tu, hak tempat spot telaga tu. Dia buat 3 line keliling tu, tapi dia tutup dengan kapet. Kadang-kadang dia saja buka. Kita pi tengok pasal petang tu sepetak dia tak buka kapet. Nampak ada pet saja. Hak tahu, hak tak tahu, tak tahu. Tahu pun tak boleh buat apa. Tapi pasal apa yang dia duk tutup dengan kapet tu? Pasal dia takut ada kaki piduk jadi badak berandam, piduk guling atas lantai tu. Dia satu macam yang duk rolling lagu tu, ni semua leceh. Saudi dia tak boleh tengok benda macam ni. Itu hanya kesan peninggalan sejarah. Tak sampai duk buat pelik-pelik di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata, Masya Allah, hang nak jual, hang nak sedekah, hang nak infak ini harta yang menguntungkan. Kalau hang pergi jual kebun ni, berapa mahal harga dia. Pasal kedudukan dia yang sangat strategik. Bertepatan dengan tupi sampai Raudah. Sampai Raudah. Masjid As-Said Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, waqad sami'tu ma qulta. Nabi kata, aku faham apa yang hang kata. Aku faham niat hang. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Nabi kata, tapi Nabi bagi saranan dekat Abu Talha. Nabi kata, tapi aku rasa lebih baiklah daripada hang infak benda ni, hang pergi bagi dekat adik-beradik hang. Kalau betul hang nak pahala, Nabi kata dekat dia, hang pergi bahagi-bahagikan kebun ni kepada adik-beradik hang. Faqala Abu Talha respon kepada Nabi. Dia kata, af'al ya Rasulullah. Kalau itu Tuan kata, af'al ya Rasul, aku akan buat. Sebab dia kok mana pun dia tak mau pegang dah benda tu. Sebab dia nak ambil ayat tadi ni. Dia nak bagi dekat Nabi, nak infak. Nabi kata tak usah. Nabi kata hang pergi cari adik-beradik hang, hak susah-susah, hang bagi dekat mereka. Dia kata, af'al ya Rasulullah. Okey, saya akan buat macam tu. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribih wa bani ammih. Keluar tu, panggil adik-beradik semua, kaum kerabat semua, anak-anak ponakan panggil mai semua. Dia bahagi. Masa tu juga, dia bahagi dekat mereka. Dalam syarah hadis kata, yang ni yang nak terkejut ni, suruh simpan tadi ni. Dalam syarah hadis kata apa? Dia himpun 70 orang adik-beradik dia. Dia panggil 70 orang, dia panggil mai. Setiap seorang dapat 200 batang pokok kurma. Untuk bayangkan dia kaya macam mana.
Itu Bairuha saja, belum kebun di tempat lain lagi. Bairuha tu saja yang bertentang nak masuk terus pergi boleh jumpa Raudhah tu. Hak tu saja dia bahagi 70 orang, each dapat, setiap seorang dapat 200 pokok. Dan dia puas hati dia boleh buat benda tu pasal dia boleh grab peluang yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat tadi, yang Nabi SAW sebut di dalam hadis ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu dia yang kata sahabat Nabi. Tuan-tuan, ambil kayu roll sukat. Kita dengan sahabat Nabi ni 2 tahun dah. Slipper beli RM25, hilang maki sampai seminggu. Hilang pula di masjid. Turun tengok, mai pakai slipper Hush Puppies. Tak tahu dia tinggal kasut Jepun, nama ya Jepun tapi bukan buatan Jepun. Dia tinggal turun maki terus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakar. Siapa Asma, tuan-tuan? Kak ipar Nabi. Dia kakak kepada Aisyah, dia anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Annaha ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya nabiy Allah laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair fa hal alayya junah an ardakha mimma yudkhilu alayya irdakhi mastata'ti wa la tu'i fayu'i Allahu alayk, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Asma binti Abi Bakar, suami dia siapa nama? Az-Zubair bin Al-Awwam. Susah. Suami dia pergi kerja apa, balik bagi duit kat dia, habuan belanja dapur. Az-Zubair pergi kerja, dapat hasil balik, bagi dekat Asma binti Abi Bakar. Bagi yang ni habuan belanja dapur, belanja rumah. Asma bila dengar Nabi duk cerita pasal fadilat infak, fadilat sedekah ni, teringin nak bersedekah tapi susah, tapi orang susah. Asma pergi jumpa Nabi, tapi tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Nabi Allah. Tuan-tuan tengok adab kau ipar, tapi dekat Nabi Muhammad panggil apa? Ya Nabi Allah. Respect. Pergi jumpa, ya Nabi Allah, laisa li syai' illa ma adkhala alayya Zubair. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Nabi Allah, saya ni tak ada apa, saya bukan orang senang. Hak ada pun duit belanja yang suami saya Az-Zubair bagi, habuan belanja dapur. Saya belanja dan adalah sikit-sikit saya duk pekin. Tahu pekin? Astro tak tahu. Saya duk belanja-belanja ada sikit, saya pekin, saya simpan sikit, adalah sikit. Dia kata, fahal alayya junah an ardakha mimma yudkhilu alayya. Dia kata, ada tak nak jadi dosa kat saya kalau sekiranya duit hak saya duk pekin simpan tu saya ambil untuk sedekah? Tak ingin nak buat pahala walaupun susah. Tak ingin. Kalau saya ambil sikit daripada hak duk pekin simpan ni, boleh tak boleh? Salah tak saya? Dosa tak saya? Nabi kata apa? Irdakhi mastata'ti. Hang bagilah takat mana hang mampu. Nabi kata kat dia. Hang boleh takat mana, mampu takat mana, bagi. Nabi kata. Wala tu'i. Nabi kata, fayu'i Allahu alaik. Jangan berkira dengan Allah. Takut nanti Allah berkira dengan hang. Jangan duk berkira nak buat baik ni, jangan duk berkira pasal apa? Takut sekali Allah berkira dengan kita, kita susah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu punya peringatan yang Nabi SAW duk bagi kat kita. Lagi satu hadis Nabi bagi peringatan kepada orang ada duit. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul faqala ya Rasulullah ayyu sadaqah a'zam. Satu orang lelaki mai jumpa Nabi, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah,
sedekah yang macam mana yang kalau aku bagi aku dapat pahala besar? Sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia nak cari yang terbaik. Sedekah pahala, tapi aku nak pahala besar. Macam mana punya sedekah yang kalau aku bagi aku jadi dapat pahala besar? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahih syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Nabi kata pahala besar kalau sekiranya kita sedekah waktu kita tengah sehat. Nabi kata kita tengah sehat, tengah steady, setahun 2 kali dok pergi buat taral check up. Taral check up ni cek ujung rambut, ujung kaki ni cek. Setahun 2 kali, Mia takut mati ni. Setahun 2 kali dok pergi cek. Kan orang kaya memang dia kalau boleh seminggu sekali dia nak pergi cek. Dia pergi setahun 2 kali, dulu pun dahsyat. Hak paling koman pun setahun sekali pergi cek. Pasal apa? Dia kata hak ni kalau tak cek pun tak boleh claim income tax. Dia kata dia pergi kot tu. Okey. Pergi cek. Result keluar mai sihat. Sihat tak sedekah lagi. Dia tunggu bila? Tunggu sakit. Tunggu sakit. Kalau boleh tunggu duk rekod nak mati tu. Masa tu duk nampak macam-macam duk mai kat mata ni, masa tu baru teringat nak sedekah. So Nabi kata apa? Kalau mau pahala besar, bagi masa tengah sahih, masa tengah sihat. Syahih, bagi pada masa kita tengah hati rasa sayang dengan duit. Syahih dia panggil, sayang duit, masa tu bagi. Takhshal faqra, bagi masa kita duk rasa kita takut jadi miskin. Ni dia duk monitor, tengok duit dia dalam bank ni bulan ni duk ada 50,000, dia tengok lepas pada setahun tengok ada 120,000. Tok turun balik tinggal 30,000, ada takut. Masa tengah takut tu tak mau sedekah apa. Kalau masa tu, masa hati duk rasa takut nak sedekah tu, masa tu bagi, masa tu pahala besar. Nabi kata wa ta'mulul ghina, bagi masa hati kita duk angan-angan nak jadi kaya. Duk angan-angan, dia target dah. Dia kata by end of this month saya target saya punya saving mau duk ada 500,000. Dia duk pasang angan-angan nak kaya. Dia kata aku tak ada lah ingat sampai nak jadi macam Robert Koch tu semua. Dia kata amboi, contoh banding pun dengan Robert Koch kan. Dia kata aku target ni, dia kira sampai umur 55 ni ada dekat 2 million sudah. Ni orang macam ni dia kata apa? Nabi kata ta'mulul ghina, orang yang angan-angan nak jadi kaya ni, duk angan-angan tu kedekut dia mai lah dalam pada tu. Kalau dia bagi sedekah bagus. Pasal apa? Pasal dia boleh tekan nafsu tak elok dia boleh lawan. Nabi kata apa tang ujung? Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Nabi kata jangan duk tangguh, jangan duk tunggu sampai nyawa sampai di hulqum. Nyawa duk sampai tak ni lah. Orang duk sebelah duk kata la ilaha illallah, nak ikut tak boleh dah. Duk bunyi lagu tu tak boleh dah, nak ikut tapi duk tak boleh dah. Ni dia duk main tang ni dah, nyawa duk main tang ni. Masa tu dia main lintasan dalam kepala, dalam fikiran ni duk main apa? Duk ingat ni nak bagi dekat kau ni, nak bagi kat kau ni. Siapa kata? Nabi kata ketika sudah sampai di halqum, qulta li fulan kaza wa li fulan kaza. Masa tu dia kata apa? Aku nak bagi dekat dia ni banyak ni, aku nak bagi kat dia ni banyak ni, aku nak bagi kat dia ni banyak ni. Ala, Nabi kata ketahuilah wa qad kana li fulan. Nabi kata memang pun harta tu akan jadi hak orang lain. Nyawa sampai tang ni berapa banyak ada dalam bank, confirm surah akan jadi hak orang lain. Hang pi dengan keingkapan tu lah. Hang pi dengan amalan hang lah. Hang tinggal segala benda yang ada atas dunia ni, semua tinggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Duit hak kita duk ligan target ni, apa akan jadi? Jadi hak anak-anak kita. Akan jadi hak anak kita. Mati kita lepas seminggu, lepas sebulan dia tukar kereta.
Lepas seminggu, lepas sebulan, dia tukar kereta. Mai cuti, dia pergi holiday di London. Ni, yang kita pergi masuk dengan kain putih 3 helai, dengan apa pun tak ada ni. Pasal apa? Pasal duk ingat nak ligan jumlah duit dalam bank ni. Hak kita duk simpan, duk pekin belanja tu. Dia tukar kereta sebulan lepas kita mati. Dia pergi London. Dia pergi London buat apa tuan-tuan? Dia pergi Wembley Stadium, pergi tengok bola. Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal dia kata Alhamdulillah. Dia kata bapa tinggal tak banyak, tak sampai 1 million pun, dia kata. Kita dalam kubung apa tuan-tuan? Kegelapan, kesempitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Macam mana para sahabat. Dia kata masalah menerima pengajaran yang baik ialah orang yang baik dan orang yang betul. Marbawi kata apa? Orang yang dengar hadis malam ni, dia terima apa yang Nabi doa abang ni. Dia orang yang baik. Dia beruntung. Dia beruntung. Soalnya segala pengajaran dan petunjuk yang ada di dalam segala masalah yang kita duk baca ni, segala hak kita duk baca malam ni, bulan lepas, bulan yang lepas-lepas, semua hak kita baca tu adalah pengajaran yang baik-baik, dia kata. Maka yang terima semua pengajaran itu dan amalkan dia akan jadi orang yang baik dan betul. Siapa yang dengar? Bukan Ustaz Samsuri kata. Nabi SAW doa abang kat kita. Saya tolong baca untuk diri saya dan untuk kita semua. Siapa yang dengar, dia pegang dan dia praktis. Dia untung dan dia bertuah. Dia kata. Betapa tidak, kata Syekh Marbawi, kerana ia pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya Allah itu amat belah kesian kepada hamba-Nya. Tuhan kesian kat kita. Itu sebab dia duk habaq ni. Dia habaq ni, kalau kita buat benda ni, kita selamat. Pasal apa? Pasal Tuhan kesian kat kita. Dia nak suruh kita selamat. Begitu. Maka bila Allah Subhanahu wa taala bagi satu-satu pengajaran, lalu terus diterima pengajaran itu, dapatlah taufik dan ilham yang baik daripada Allah. Dia kata. Dia tuan-tuan doa. Kita selalu dengar orang bagi ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Kan? Apa beza taufik dengan hidayah? Hidayah ni petunjuk. Kerana Allah bagi hidayah, kita main masjid malam ni. Tidak semua orang yang main masjid boleh praktis apa yang dia dapat. Dia boleh amalkan apa yang dia dapat kalau Allah bagi taufik pada dia. Different. Stage pertama, kita dapat hidayah. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur kita dapat hidayah. Syukur banyak-banyak kita dapat hidayah Allah. Minta sikit lagi. Minta Allah taufikkan kita. Allah bagi taufik dekat kita, kita dapat strength, kita dapat kekuatan untuk nak buat. Dan kita dapat taufik dan hidayah Allah. Begitu. Dengan sebab itu berkata At-Tirmizi dalam hadis tu, qala kunna ba'da dhalik ya'ti ahaduna bisalih ma indah. Kata Al-Bara, maka jadilah kami para sahabat Nabi ini kemudian daripada turun firman Allah tadi ni, melarang kami akan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai tak elok tadi ni. Bila dengar dah Nabi pesan, Nabi baca ayat Quran, Nabi pesan, sahabat-sahabat Nabi yang dengar ni, tak ada siapa dah pergi ambil buah kurma hak buruk pergi gantung di masjid. Tak ada dah. Dia kata, membawa seorang daripada kami dengan yang baik dan yang elok dan yang disayang yang ada di sisinya. Lepas pada turun ayat dan Nabi habang, semua bawa benda elok-elok untuk diberi kepada orang. Maka tidaklah kami bersedekah atau berhadiah benda yang buruk-buruk dan benda yang hodoh-hodoh lagi. Nah, wallahu a'lam. Kata Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Lepas ini insya-Allah satu tajuk yang menarik tuan-tuan. Dia akan main cerita tentang lintasan hati. Lintasan hati. Dan dalam hadis yang akan datang ni insya-Allah dia akan cerita kat kita tiap-tiap orang manusia dia nanti main 2 macam lintasan. 2 jenis lintasan.
Lintasan yang baik itu daripada Allah disampaikan oleh malaikat. Lintasan yang baik. Contohnya apa? Tengok ni, hari ni hari apa? Rabu minggu kedua. Oh, ada kuliah malam ni. Lintasan yang baik. Tu dia mai daripada mana tu? Allah hantar mai kat kita. Dia mai. Balik kerja pukul 7 suku sampai tadi. Kalang kabut masuk apa semua. Bilik air pun tak ada buka pintu, rompuh pintu. Pasal apa? Lintasan baik sudah mai. Lintasan baik sudah mai. Mandi manda apa-apa semua. Bini kata, abang awak jari berdarah pasal apa? Baru sedang jari berdarah. Allah, rempuh pintu ni tadi ni. Lepas tu bini kata, macam mana tu dengan berdarah ngapa nak pergi masjid? Dia mai lintas yang kedua. Yang ni dia panggil lintas hormat. Masuk mai dia kata, dah lah, pi tu memanglah bagus, tapi dengan jari duk bungkus dengan berdarah dengan apa, dia kata saat lagi pi menitik atas kapet masjid. Dia main macam tu. Tuan-tuan, iblis syaitan ni dia well experience. Dia well experience. Lama dah dia dah buat kerja ni. Tara-tara kita ni, Allah, dia hantar ni hak baru masuk kerja ni hang habis. Dia kata atas-atas tu tak main. Padangan kita lah. Dia kata hang pi lah. Dia ni pergi mana bos? Ni Samsuri ni hang pergi settle dia. Level kita ni, level kita. Syekh ni mai. Syekh ni ya, dia mai dia bagi satu ya. Dia kata ni sat lagi ada menitik atas kapet masjid. Dia masuk macam tu. Kita ni pun sungguh juga dia sayang kapet elok. Kan? Bulan depan ada lagi. Ini tajuk akan datang. So dia kata apa? Lintasan hati. Kemudian dia nanti mai detail. Contoh saya abang tadi, dia nanti mai contoh lagi kasang nanti bagi kat kita. Yang apabila kita baca-baca gedebuk dia mai sebiji kat kita. Masya Allah, macam mana Nabi boleh tahu aku macam ni? Untuk itu jangan tak hadir kuliah yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.